Okey, dalam quality control ni kita akan belajar, hari ni kita akan lihatlah introduction to quality control. Kemudian dia punya teknik-teknik ataupun dipanggil quality tools. Okey. Tools ni kalau ikutkan alat lah, tapi dia statistical method lah. Statistical method. Kemudian control chart for variables. Tak tahulah hari ni boleh siap ke tak. Tengok sampai mana lah. Saya cadang hari Isnin nanti kita akan buat tutorial berkaitan dengan test 2 pada hari Isnin lah, insyaAllah. Bismillah. Okey, kita teruskanlah introduction to quality control. Quality control ni apa? Kawalan kualiti lah kan? Atau kawalan mutu. Pada zaman dulu panggil mutu. Sekarang dia tak panggil lagi, panggil kualiti ya. Okey, definition kita akan lihat definition of quality, implication of quality, dimension of quality, quality hierarchy, dia punya level dia, kemudian measurement equipment, sedikit lah contoh. Kita pun tak dapat pergi lab. Kalau masuk industri nanti semester depan, mungkin boleh, kalau company yang apa macam precision component ke, atau yang buat buat parts kan, parts yang apa, yang daripada metal ataupun injection molding, yang boleh tengok lah. Measurement equipment for QC and leader in quality. Ini sedikit lah berkenaan introduction. Kalau boleh setengah jam je lah ni ya. Okay, definition of quality. Ni kalau kita lihat definition yang mudah lah. Yang mudah ni bukan daripada apa standard lah. Nanti kita ikut daripada standard pak. Okay, definition of quality. Quality is the user base, not definition based on user base. Berdasarkan pengguna lah, based on user base. Berdasarkan pengguna. Yang dikata di sini, kalau kita tak bagi pun kita tahu. Pengguna kalau melihat sesuatu quality, dia based on the performance. Contoh kita beli handphone lah, kalau pelajar tak tahu pelajar suka apa kan. Katalah beli handphone kan. Kita nak handphone tu, kalau kamera dia tu jelas kan. Kalau mula-mula dulu banyak kamera tak jelas kan, berapa dia punya megapiksel dia kan, dia punya tu. Tapi sekarang ni ada kamera yang jelas. Tapi kita tengok kalau kita beli apa tu, kita beli handphone, jenama ni dengan jenama ni ada beza dia dari segi apa, walaupun dia kata kamera tapi beza. Contoh yang ni kita ambil gambar dalam keadaan gelap pun tapi nampak cantik. Tapi ada satu kamera lagi kita tengok, kita ambil gambar tak macam apa ni, tak lawa lah gambarnya. Jadi kita boleh bandingkan dia punya performance contoh. Itu dari segi kamera dia. Kalau dari segi dia punya kelajuan kita nak browse tu, kita nak search semua tu, pun kadang kita tengok juga kan. Kita lihat dulu macam mana test dulu dekat kedai kan. Kita tengok performance. Kemudian kalau beli kenderaan, kalau motor macam mana kan, nak beli motor macam mana, nak beli kereta macam mana kan, kita tahulah. Tapi itu semua berdasarkan duit lah kan. Kalau kita nak yang bagus, dia lagi mahal kan. Contoh. Tapi kita lihat performance lah. Dari apa-apa pun selalu kita buat performance. Walaupun orang tu tak belajar tinggi-tinggi pun, tapi dia nak yang bagus lah. Kalau dia ada duit, dia nak yang bagus. Beli TV, beli Xbox, beli apa, aircon kan, kita pasang aircon.
Kita tengok aircon dia bising lah. Ada aircon tu senyap je. Ada airconnya blower dia laju. Dia boleh blow apa tu, sejuk kan. Jauh pula perginya. Macam-macam lah dia punya tu. Jadinya actually the performance tu perkara pertama yang selalu kita ambil kira as a user for quality. Kita nilai sesuatu tu bagus ke tak based on the performance. Kemudian perkara kedua dia kata features. Features ni ciri-ciri dia lah. Kalau maksudnya sesuatu benda tu dia boleh buat banyak benda. Yelah kalau handphone, dulu handphone kita boleh call dengan SMS. Kemudian handphone tu dia maju kan, dia boleh tengok internet, buka internet. Kemudian ada kamera lagi pula. Sekarang orang dah tak beli kamera yang biasa tu. Kecuali peminat kamera lah, dia beli yang Canon kan. Beli yang betul-betul kamera lah. Jadi banyak benda Kalau dalam kereta pun, kereta dulu contohnya kita boleh drive je lah. Kita boleh drive. Sistem brake dia pun mudah je kan. Handbrake dia mudah. Tapi sekarang ni kereta dia mesti ada tempat letak air kan. Ada tak kita beli satu kereta walaupun kereta biasa lah, kereta biasa je, tapi tak ada tempat letak air kan. Kita tengok mana nak letak botol air ni kan, tak ada. Jadi sekarang semua dah ada benda tu, walaupun benda tu simple, sangat mudah, tapi benda tu dikata as a attracted features. Benda yang perlu ada pula sekarang benda tu. Apa lagi? Rear camera lah, reverse camera kan. Reverse camera kena ada. Kalau tak ada tu macam rasa susah. Dulu selalu orang nak beli kereta yang panjang-panjang lah, macam MPV ke kan, MPV ataupun apalah, yang panjang-panjang lah macam van kan. Kalau ikutkan dia perlukan reverse camera. Tapi zaman dulu tak ada kan. Tapi sekarang ni kereta kecil-kecil lah, yang jenis apa tu, yang pendek-pendek je kan, macam Swift ke macam apa ke. Kalau ikutkan tak perlu reverse camera kan, tapi orang nak reverse camera juga kan. Sekarang ada lagi 360 degree kamera lah. Nak parking lah kan, macam-macam tu dia kata more features As a user ni sebenarnya banyak benda yang yang pengguna ni minta lah. Pengguna ni macam-macam lah dia. Kalau boleh terbang, kita nak terbang lah. Okay, this is from the user base, quality. Satu, user akan melihat kepada performance, kemudian dia akan lihat feature. Apa yang bagus benda ni kan. Kalau macam aircon pun sendiri, kita macam-macam tengoklah dia punya dia punya penekan tu kan. Dia punya kita kata remote control. Remote control pun macam-macam. Kita tengok boleh swing lah. Ada boleh swing atas ke bawah, ada boleh swing kiri kanan. Kan? Itu pun kita tengok benda-benda macam tu. Okay, second definition is based on manufacturing base. Manufacturing ni sebenarnya manufacturer lah. Manufacturer. Kilang yang membuat tu. Kalau apa ni, yalah manufacturing base, based on manufacturing. Kalau kita kerja engineer ke apa pun dalam industri tu, apa yang kita lihat? Pertama ialah produk tersebut should be conformance to standard. Ni kalau nak hantar ke international kan, nak export ke. Kalau dalam negara pun kita, kalau boleh kita nak to conformance to Malaysia standard kan, yang SIRIM tu kalau Malaysia standard SIRIM. Terutama barang-barang elektrik kan, barang elektrik kita nak standard SIRIM kan. Ada apa tu, nanti ada dia punya tu pass test kan, QC test pass, kemudian ada gambar SIRIM, ada stiker SIRIM lah kat situ. Tu kita dah kata bagus lah SIRIM, ada SIRIM. Kalau untuk export dah tentulah perlukan memenuhi kriteria quality bagi negara tersebut. Contoh kalau nak masuk UK kan, kita nak export barang ke UK,
mungkin kena ada apa tu, conformant to British standard ke, kalau produk makanan dia kata mungkin halal lah, dan sekarang ni halal kan. Jadinya halal tu banyak, dia boleh pergi meluas kan. Dia pergi halal food, jadinya ada halal yang apa internationalnya. Kalau nak pergi US kena ada apa, conformant to US standard, Japan standard. Standard-standard yang tinggi lah kita tengok, macam Japan standard. China standard tak pasti lagi saya. Boleh check lah ada ke tak China standard. Okay. Tu conformance to standard. Kalau kita buat apa tu, sesuatu produk, kilang komputer ke, kilang apa ke kan, they should be conformant to standard. Certain standard lah yang kita apa tu, kita tahu dia international standard. And making it right for the first time. Making it right for the first time ni maksudnya company tersebut dia mempunyai sistem quality lah. Maksudnya apabila dia buat daripada design tu, daripada R&D, research and design, research and development tu, proses tu dia dah fikirkan tentang quality. Maksudnya produk tersebut dari segi design dia akan apa tu, tak ada masalah semasa dia buat pembuatan. Contoh kalau awak belajar casting kan, contoh kita belajar casting, kita buat dia punya mold, kita tahu mold dia tu boleh tak kita buat satu bentuk yang betul-betul apa tu 90 darjah. Kalau kita buat katalah injection molding macam Tupperware kita nak buat, boleh tak kita buat betul-betul dia apa tu size dia tu kita kata 40 darjah, 90 darjah macam ni kan, perpendicular macam tu. Boleh tak kita buat mold macam tu? Sebab apa, bila kita press, bila dia inject kemudian dibuka balik tu, dia akan tersangkut kan. Akan sangkut sebab ada shrinkage, kemudian ada scratch kat situ. Jadinya kalau ikutkan, kalau kita study betul-betul lah, kita tengok ada taper. Dia buat ada taper kan, dia bentuk dia betul-betul bukannya 45 darjah macam ni. Tapi dia ada taper sikit. Dia bukan gini tapi dia ada gini sikit. Tengok saya mungkin 1 degree ke berapa degree kan. Supaya nanti dia keluar daripada apa tu, dia punya mold tu dia sudah boleh keluar dengan mudah lah. Tak ada apa tu, gesiran dan sebagainya. Tu boleh study lah tengok. Jadinya apa tu, dia nak pastikan lah dalam as a manufacturer, kita nak pastikan setiap kali kita buat tu tak ada masalah. Kalau untuk jangka panjang kita akan buat apa tu, less rejection lah. Less rejection. Bukan kita try and error, kita buat satu mold yang mahal-mahal, kemudian bila kita apa buat injection molding ke, casting ke, bila kita nak proses tu ada macam-macam masalah, kita tak nak macam tu. Maksudnya dia buat tu terus move je, terus jadi. Terus jadi, tapi dia plan lah. Dia plan, ada kriteria dia dan sebagainya lah. Dia punya apa tu, dia punya perancangan awal lah, dia dah buat. Tu dia kata making it right for the first time. Kalau boleh zero defect. Zero defect. Satu lagi, based on the product base. Product base, produk tu sendiri. Kita nak menilai sesuatu quality based on produk tu. Bukan berdasarkan mata kita as a user, bukan sebagai sebagai apa manufacturer yang memerlukan standard. Dan dia produk tu sendiri, kita tengok produk. Contoh kalau kita beli minyak masak, minyak masak tu apa yang kita kata dia berkualiti kan? Kalau minyak masak apa yang dia berkualiti? Dia kata kat sini is a specific and measurable attribute of the product. Maksudnya sesuatu kualiti tu boleh diukur. Dia boleh ukur. Kita boleh nilai lagilah, kita boleh buat measurement lah daripada dia. Kalau minyak masak saya tak pastilah minyak masak ada tak apa tu dia punya kualiti, dia nak nilai macam mana minyak masak kan. Siapa yang kerja dekat tempat minyak masak dia tahulah. Maksudnya produk tu sendiri. Kalau komputer kita tahu, kalau komputer contohnya kita boleh ukur dari segi apa ni, bila kita on tu,
masa kita on, kita tengok berapa second baru dia keluar apa tu, window tu keluar kan. Tu kita dah tahulah, kita akan study dia punya apa ni, dia punya processor contoh Intel Core i5 ke i7 ke, kemudian generation berapa kan. Kalau komputer kita pandai lah, kita biasa komputer kan. Kemudian apa, guna SD RAM ke, apa DDRAM, ataupun apa tu, hard disk drive, ataupun yang baru tu apa, kalau tu HDD, lepas tu yang baru tu apa nama dia kan, yang tu terus laju apa, SSD kan. Kita berkata SSD tu lagi laju terus kita on je dah macam TV pula. Taklah, TV lagi laju. TV terus kan. Tapi komputer tu dah laju lah. So, kalau hard disk drive tunggulah berapa saat kan. Lama jugalah kadang 15 saat juga tunggu baru dia keluar kan. Jadi kalau komputer kita tahulah dia is measurable. Contoh kalau apa, satu lagi apa, kalau minyak kereta lah kan, kalau minyak apa tu, minyak pelincir motosikal ke kereta ke, kita tahu kelikatan dia jenis macam mana kan. Kan ada apa tu, SAE apa 40. Nanti kalau kita tengok internet boleh tahu kita boleh tahu macam mana dia punya measurable. Contohlah sebut kat internet kejap kalau minyak apa, minyak kenderaan apa kita kata, engine oil lah, engine oil. Engine oil ni apa ni benda ni, engine oil slow sikit lah saya. Engine oil types. Dah salah lah. Mana pula ni? Sekejap saya nak tunjukkan yang mudah je. Ni lah. Ni contoh ni kan. Contoh ni. Alamak, ni di YouTube lah. Okay, kita tengok ni lah siapa yang faham tentang ni? Contoh ni kalau kereta lah. Kalau motor tak pasti saya. Siapa yang boleh terangkan sikit tentang ni? Ong Wei Ming boleh? Saya tak berapa faham ataupun. Tak faham Okey. Mungkin ada yang faham ni kan? Okey. Contoh kat sini katakan kalau kita beli minyak, kita akan lihat ni kalau kita beli oil lah. Nanti dah beli kereta tahulah kan. Kalau yang standard ni, yang standard lah macam kalau kita kata nak minyak biasa lah nak minyak biasa atau nak
tak kisahlah minyak tu dia yang biasa dia boleh sampai 5,000 kilometer kan. Lepas 5 kilometer dia suruh kita tukar ataupun 6 bulan sekali suruh tukar. Ada juga yang semi sintetik, ada yang fully sintetik. Tu maksudnya dari segi kualiti lain dia lah. Tapi ni contoh yang standard biasa yang kita beli, kalau kita kereta baru ke apa kan, kita akan beli ni 10-10W dash 40 dash 40. Okay. Yang saya faham dekat W ni lah, yang 3040 ni saya lupa tapi boleh baca lah. Contoh kalau kita ni yang standard lah, ni dia punya macam weight, apa W tu saya tak pasti W tu apa, weight ke apa tapi maksudnya ni macam ketebalan minyak ataupun kelikatan dia lah. Kalau contoh, kalau kereta biasa, kereta kita baru beli, kita beli dia bagi 10W lah, 10W tapi katakan apa, seorang tu dia suka race lah dia nak laju, dia nak kereta dia ringan, dia akan beli 5W 5W-30 ni pun dia jadi lagi ringan lah. 5W macam minyak tu nipis, dia kelikatan dia kurang sikit lah. Jadi kalau kita press enjin tu, kita akan rasa dia ringan, dia akan terus pergi laju kereta tu. Tapi kalau kereta-kereta yang lama, dia tak sesuai 5W. Sebab apa? Nanti dia ada leaking. Dia ada leaking, dia mudah terpeluap, nanti minyak tu tiba-tiba berkurang aja. Kalau enjin dia ada leaking lah, dia tak berapa bagus kan dekat dia punya apa tu, dekat dia punya kita kata apa, combustion engine tu kan, dia punya box tu. Okay. Tapi kalau kereta yang lama, kalau dia kereta tu dah mula macam ada leaking sikit, dia kereta dah lama lah, 15 tahun ke kan, dia cadang beli yang 15W. 15W ni apa, tebal, berat. Kita tekan sikit pun jadi berat. Tapi dia lambat nak apa tu, terpeluap apa semua kan. Dia punya, maksudnya kalau ada leaking tu dia susah nak leaking lah. Dia kurang leaking. Tapi jarang lah kalau orang muda tak nak beli 15W ni. Berat je saja enjin tu. Tapi dia tetap boleh jalan juga macam biasa. Tapi kita akan rasa berat. Kita rasa berat dia punya tu. Jadinya benda-benda ni dia ada nilai lah, macam mana dia measure benda tu kan. Dia ada measure benda tu. Itu dia kata ada kualiti lah. Kualiti tu boleh diukur. Ni SAE standard apa, 40, SAE 40. Dia ada standard dia lah. Kalau nak study dia ada detail-detail dia lah, macam mana dia punya grade tu semua. Tu maksud tadi kualiti, kita boleh measure we can measure the quality based on product base. Jadinya jenis-jenis produk lah, bukan semua jenis produk dia punya measurable attribute tu berbeza. Okay, when we look at the based on the customer and manufacturer, kalau customer macam user base tadi, ni kalau lebih detail, as a customer we want the product with a high quality, kalau boleh quality tinggi and high capability, okay, high quality, high performance tadilah, and low price or competitive price and timely delivery. Kalau boleh kita nak beli, kita nak sampai cepat kan, kalau boleh order hari ni juga dapat, kalau boleh nak terus dapat. Tapi kalau kita beli kereta tak dapat lah, memang dia lambat sikit lah kan. Tapi maksudnya dapat apa, produk tersebut dengan cepat. Tapi kalau dari segi manufacturer, dia merupakan sesuatu cabaran lah, ataupun satu pressure bagi dia. Sebab ke customer nak high quality, kemudian nak harga rendah pula kan, nak cepat pula kan. Jadi manufacturer ni dia macam satu tekanan lah, ataupun cabaran lah bagi satu manufacturer. Iaitu untuk menghasilkan benda tu, kita perlu menghasilkan produk yang precision, yang apa tu, yang bagus lah, yang tepat. Precise ni panggil G2 lah, precise. Kalau nak cerita teori dia terlalu dalam pula lah. Okay, precise, okay,
Kemudian minimum variation, maksudnya dalam dia punya mesin tu tak ada apa ni, kalau keluar satu produk tu, produk dia hampir sama je. Dia tak ada banyak perubahan lah kat situ. Kemudian minimum cost dari segi waste. Maksudnya kalau dia buat tu, dia less waste of materials, less rework kan. Kadang-kadang macam saya kata tadi, kalau injection molding, bila keluar lepas tu bentuk dia tak jadi kan, dah scrap lah benda tu. Mana boleh cairkan balik, lepas tu masuk balik dalam injection molder kan. Molding machine, tak boleh. Benda tu kita akan kurangkan lah, dapat minimize. Kemudian dimension of quality based on the betul-betul ni lah, yang betul-betul daripada quality standard. Kalau boleh tengok American Society for Quality, kalau nak masuk jadi ahli pun boleh dalam tu. ASQ dia panggil, ASQ boleh type lah, ASQ, American Society for Quality. Ni memang dari zaman dulu lah, memang ni rujukan utama lah bagi quality. Okey, dia kata American Society for Quality ni, definition for quality is the totality of features and characteristics of a product or services that bears on its ability to satisfy stated or implied need. Okay, the totality of features and characteristics, keseluruhan ciri-ciri itu sebut of a product, keseluruhan ciri sesuatu produk ataupun perkhidmatan that bears on its ability to satisfy stated or implied need. Maksudnya memenuhi keperluan, bukan memenuhi kehendak tau, needs tau, memenuhi keperluan pelanggan. Tapi pelanggan sekarang ni daripada kehendak nak lebih kan. Tapi sebenarnya kalau dari segi definition of quality tu just kehendak saja. Maksudnya kalau komputer ni dia boleh guna dengan bagus je dah lah. Jangan minta lebih-lebih lah dalam komputer kan. Maksudnya tersebut dah memenuhi suatu quality. Satisfy stated or implied need. Tapi contohnya kalau orang yang katakan orang yang sophisticated lah, dia educated lah, mungkin dia punya needs tu lebih tinggi kan. Sebab apa dia, contoh orang banyak duit, dia punya needs tu lebih tinggi. Jadinya dia dapat memenuhi semua keperluan golongan lah. Golongan pengguna. Saya pun tak faham lah nak terangkan semua ni. Maksudnya mungkin boleh study lama boleh faham lah. Okey, kemudian based on Juran, nanti kita tengok siapa Juran ni. Joseph M. Juran, dia kata simple. Definition of quality is fitness for use. Kalau kita baca ni pun sama Kalau kita baca lah yang kata American Society for Quality ni, kita ringkaskan dia sama, fitness for use. Maksudnya boleh guna, sudahlah. Apa nak lebih-lebihan? Contoh kalau kita beli kipas, boleh guna dah lah. Fitness for use. Boleh sejuk, aircon boleh sejuk, okey lah. Dah kan? Dia kata beli aircon tak boleh sejuk. Tu tak okey lah. Quality dia tak okey. Asal kita beli dari kedai, pasang je, sejuk, okey lah. Fitness for you, simple. Juran ni very simple. Simple definition dan boleh faham. Fitness for use. Cross-buy ni dia critical sikit lah. Macam yang dalam kilang lah. Conformant to requirement. Ataupun conformant to standard lah. Macam tadi, conformant to requirement. Keperluan apa? Keperluan dekat UK, macam mana kena memenuhi British standard lah. Conformant to Japan, kena Japan standard. Japan standard. Conformant to requirement. Ni lebih mendalam sikit lah maksud ni. Conformant to requirement. Okay. Contoh kalau dia nak buat kata tadi minyak kan, kita beli minyak enjin kan. Minyak enjin untuk kapal terbang macam mana? Lain kan? Tak tahulah kalau minyak enjin kereta sama dengan kapal terbang. Lain lah agaknya. Jadinya tu dia kata conformant to requirement lah. Macam mana requirement dia. Okay, ni saya ambil yang utama lah definition tadi. Based on American Society for Quality. Ni susah sikit, panjang. Tapi Juran ni very simple. Fitness for use. And
based on cross buy, conformant to requirement. Implication of quality, ni dia akan meningkatkan company reputation. Kalau kita jaga quality, kalau nanti awak contoh lepas grad ke kerja kejap, lepas tu try buat business ke kan, nanti awak akan tahu nak tingkatkan reputasi company macam mana. Bukan boleh keluarkan sebarang produk. Contohlah nak keluarkan produk mudah, apa ni kata-kata yang Chocoja kan, kata Chocoja yang apa coklat tu kan. Kalau tak jaga kualiti dia, siaplah. Lepas tu orang tengok nak jenama apa ni, orang tak payahlah, tak payah belilah, orang beli sekali je. Second time tak ada, repeat order tak ada. Contoh kalau sekarang orang jual apa, sambal sambal apa benda, sambal petai lah apa benda kan, suka produk makanan kan. Kalau customer beli apa, tengok apa benda ni, rasa apa ni kan, tak ada repeat order, jangan berangan. Kita jangan berangan nak dapat repeat order. Tapi kalau kita jaga dia punya kualiti bagus dan sebagainya kan, kita tak payah harapkan repeat order, dia akan datang repeat order. Repeat order akan datang. Okey, dia kata company reputation lah. Kalau macam sekarang ni apa, kata Honda lah, macam mana dia jaga reputation dia kan. Macam apa Mitsubishi ke, kita tengok kalau kita beli kereta yang tu, benda tu tak rosak lagi, tapi dia dah ada komplain daripada feedback daripada customer bahawa mungkin ada 1-2 yang rosak, tapi dia panggil semua sekali, pergi apa tu tukar, dan tukar free lah benda tu, sebelum dia rosak semua. Tu dia kata company reputation, implication of quality. Perception of new product lah. Kalau kita tengok brand ni apa ni, kita tengok brand kan, bagus lah brand ni, kita tahu lah. Kalau dia keluarkan new product pun kita percaya. Employment practice. Employment practice pun penting. Maksudnya pekerja, kita tengok dia punya pekerja tu, kadang-kadang orang dia punya pekerja tu tengok bagus dia pekerja dia kan. Maksudnya pekerja dia ada uniform. Uniform biasalah akan pakai. Kemudian nampak kemas je. Lepas tu pergi kerja tengok macam tak ada tekanan, dia pergi balik kerja, okey je kan, company tu bayar gaji semua bagus. Tu pun dia kata quality jugalah. Tapi kan tiba-tiba keluar satu isu, katakan satu company tak bayar gaji pekerja kan, tu pun dia mengganggu dia punya reputasi company. Mengganggu. Kita tengok keluar kat berita kan, satu company ni tak bayar gaji 2 bulan, kemudian pekerja dia mogok kan, pekerja dia apa ni, macam-macam lah kan. Jadinya tu jadi reputasi lah. Kita tengok produk ni, dia ni tak bayar gaji pekerja, mesti dia ada masalah kan. Kemudian supplier relationship. Supplier relationship ni untuk menghasilkan satu produk berkualiti, bukan company tu je yang bagus, tapi supplier dia pun mesti bagus. Contoh komputer lah, komputer kan dalam dia ada hard disk drive. Siapa yang buat hard disk drive tu? Company tu ke? Bukan kan? Company lain sebenarnya yang buat hard disk drive dia. Dia punya apa USB drive, kadang-kadang tak boleh guna kan. Kita cucuk lepas tu tak boleh pakai dan sebagainya. Tu maksudnya dia punya supplier tu semua supplier yang bagus-bagus. Semua daripada komponen dia tu bagus. Baru dia menghasilkan satu produk yang bagus. Yang supplier relationship tu sangat penting lah. Kemudian product liability, dia punya apa, reduce risk. Dia kalau produk tersebut dia tak bagus lah kan, maksudnya banyak claim dan akhirnya rugi juga kan. Okey. Kemudian global implication. Ni kalau kita nak company tu pergi kepada global market lah. Global market, quality pun sangat penting for global implication. Improve the ability to compete. Kita nak pergi international ni kena power lah kan. Kena power lah. Kalau komputer dia ada komputer Dell, komputer apa Hewlett Packard yang kita tahu, komputer apa Samsung, komputer Acer, banyak jenis komputer lah kan. Komputer Apple. Jadinya dia nak compete satu sama lain tu mesti dia ada apa ni, kualiti yang tinggi lah baru boleh compete.
Okay, how the quality improve profitability? Dia ianya improve quality ni hasilnya akan mendapatkan increase the profit. Okay, bila kita improve quality, kita akan dapat increase the profit, iaitu dari segi sales, dari segi sales, we improve the response from customer. Okay, flexible price or competitive price, improve the reputation. Yang tadi kan reputation company tu kalau improve, banyaklah apa ni jualan, apa tu sales. Okay. Kemudian dalam masa yang kita cara dua, yang pertama we gain the sales, increase the sales, and secondly we reduce the cost of manufacturing semuanya. Increase the productivity, less rework, less warranty cost. Tu yang saya nak cakap tadi, warranty lah. Ya, kalau produk kita rosak, contoh dalam masa setahun dan kita kata ada warranty. Tapi kalau contoh hard disk tu asyik rosak je, dan kita beli Acer ke apa kan, asyik rosak je jadinya, nanti kan dia kena bayar warranty kan, kena apa tu, ganti balik. Tapi kalau banyak, benda tu jadi cost kepada company lah. Okay, dimension of quality ni maksudnya kita memandang quality tu dalam beberapa sudut, ataupun daripada several point of view. Yang tadi macam user base lah, performance, based on performance and features. Tu dua perkara utama yang based on user base kan. Dimension we look